sampai tadi, tak hujan. Tak sempat hujan tadi. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع واكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء وخصوصا فيروس الكورونا ما لا يدفعه ولا يكشف أحد غيرك. اللهم تمم بالخير. اللهم آمين. ثم أما بعد. Hadirin muslimin, tuan-tuan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah. Ya, pertama-tamanya sama-sama kita pada malam Sayyidul Ayyam, malam Jumaat yang penuh keberkatan ini, sama-sama mengucapkan dan memanjatkan puji serta syukur yang semulia-mulianya kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah yang tidak terhitung, banyaknya yang telah dilimpahkan ya kepada kita semua di sepanjang kehidupan kita ini. Moga-moga nikmat yang dikurniakan Allah, terutamanya nikmat iman dan Islam, akan kekal bersama dengan kita di saat nyawa kita dicabut, di saat kita dibangkitkan kembali di hari akhirat kelak. Alhamdulillah ya, pada malam ni kita dapat bersama lagi untuk kita menyambung perbincangan di dalam kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Tuan-tuan, kita sedang bincang di penghujung kitab ini, yang mana yang terakhir yang sedang kita bincang iaitulah apa yang disebut oleh pengarang Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berkaitan dengan 40 karamah, yakni 40 kemuliaan
yang dikurniakan Allah kepada orang-orang yang menjalani jalan ibadah ini, yang disebut secara ringkas 20 di dunia dan 20 di hari akhirat. Maka setelah kita bincang ataupun kita telah berbincang 40 karamah tersebut, maka Imam Al-Ghazali menyebut kepada kita yang terakhir yang kita baca pada kali yang lepas, beliau menyatakan justru itu maka hendaklah beramal bersungguh-sungguh oleh orang-orang yang beramal, dan hendaklah pula orang-orang yang rajin mencurahkan usaha tenaga mereka kepada tuntutan yang agung ini, yakni untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang dijanjikan Allah kepada orang yang menjalani jalan ibadah, jalan akhirat ini. Ya. Jadi tuan-tuan, kita selalu sebut dalam perbincangan kita bahawa hidup yang kekal abadi itu ialah hidup di alam akhirat. Ya, kita ni hidup di dunia hanyalah bersifat sementara sahaja. Berapa lama kita hidup dunia, wallahu a'lam. Kalau kita nak banding dengan masa yang ada di alam akhirat, alam dunia ini hanyalah sekejap sahaja. Sekejap sangat tuan-tuan, sekejap sangat. Dan bagaimana disebut, kalau kita ni disebut bahawa berada di mana, di padang mahsyar pun sehingga puluhan ribu tahun. Berada di padang mahsyar itu puluhan ribu tahun. Kerana semua manusia semenjak Nabi Adam, semenjak manusia yang pertama yang dicipta Allah sehinggalah manusia yang terakhir yang lahir ke muka bumi ini dikumpulkan di sana. Barulah kita akan berpindah lagi ke alam yang baqa, sama ada yang kita harapkan ialah kita memperolehi syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kehidupan yang kekal abadi. Sebab tu bila disebut tentang karamah ini, yakni kemuliaan-kemuliaan ini tuan-tuan, itu yang Imam Ghazali sebut itu, hendaklah beramal bersungguh-sungguh orang yang beramal. Jadi kita ni dah beramal dah, maka dia kata kena bersungguh lagi, kena rajin mencurahkan usaha tenaga, sehinggalah maknanya kita berterusan beristiqamah konsisten di dalam beramal ini, sehinggalah kita ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita doa dah. Kita doa supaya kita ini mati dalam keadaan husnul khatimah, penghujung yang baik. Baik, kita sambung terus ya tuan-tuan ya. Seterusnya Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebut lagi dalam penghujung karangan beliau ini, sesungguhnya Dhu An-Nun berkata, Dhu An-Nun adalah salah seorang ulama, seorang alim yang abid, yang zuhud. Beliau berkata, manusia itu semuanya mati kecuali para ulama. Para ulama pula semuanya tidur kecuali yang beramal dengan ilmunya. Para ulama yang beramal semuanya terpedaya, yakni oleh dirinya sendiri dan oleh syaitan, kecuali yang ikhlas. Dan para ulama yang ikhlas semuanya berada dalam bahaya besar, yakni dari ancaman mati dalam su'ul khatimah wal iyadhu billah. Sebab dulu disebut pada kita tak? Jadi ringkasnya Imam Ghazali sebut dulu yang terakhirnya, iaitulah seseorang hamba itu tidak mesti memiliki 4 perkara
ilmu, amal, ikhlas dan takut. Kena ada 4 ni. Ilmu, amal, ikhlas dan takut. Yakni takut kepada Allah dari kebinasaan amal. Sebab tu Dhu An-Nun menyatakan begitu. Manusia ni semuanya mati. Manusia ni, maknanya mati ni membayangkan maknanya suatu keadaan yang tidak memberi apa-apa faedah. Manusia ni tidak memberi apa-apa faedah, tidak ada nilai kecuali para ulama, kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu ni pula dia kata semuanya tidur kecuali yang beramal dengan ilmunya. Bila dia berilmu dan dia beramal dengan ilmunya, barulah dia ni orang yang hidup, orang yang bermanfaat. Pun begitu dia kata lagi, dan para ulama yang beramal semuanya terpedaya oleh dirinya sendiri dan oleh syaitan kecuali yang ikhlas. Orang yang beramal ni pula tuan-tuan, dia tidak lepas daripada timbul dalam dirinya sifat riak, timbul dalam dirinya sifat ujub, sum'ah dan seumpamanya, godaan syaitan, tipu daya syaitan, kecuali orang yang ada sifat ikhlas. Dia betul-betul mengikhlaskan niat bahawa dia beramal itu adalah kerana Allah, untuk mencapai redha Allah, bukan kerana dunia dan seumpamanya. Dan para ulama yang ikhlas ni dia kata semuanya berada dalam bahaya besar. Orang yang ikhlas ni pun sentiasa berada dalam bahaya yang besar, iaitulah masih terdedah kepada ancaman mati dalam su'ul khatimah. Ya. Orang yang macam ni pun masih terdedah kepada ancaman mati dalam keadaan su'ul khatimah. Habis tu tuan-tuan, kalau kita ni ya tak, yang bukan orang yang berilmu, bukan pula orang yang beramal, tak betul-betul beramal, ikhlas pula, wallahu a'lam macam mana dak tahap keikhlasan kita. Jadi lagi besarlah ancaman mati dalam su'ul khatimah itu akan terdedah kepada kita. Wal'iyadhu billah disebut. Sebab tu dulu disebut dah, kita dah bincang dulu dah. Yang paling ditakuti ialah mati dalam keadaan tercabutnya iman. Ya. Kalau mati dalam keadaan tercabutnya iman, ya, maknanya orang ni tuan-tuan tempatnya di mana? Dalam neraka. Sebab apa sahaja amal-amal yang dia buat itu tidak ada nilai di sisi Allah bila tidak ada iman. Sebab itulah ada setengah ulama menyatakan, kalaulah dia mati itu dalam keadaan dia masih banyak berbuat dosa tetapi dia masih ada iman, itu lebih disukai oleh dia. Itu dia rasa bersyukur sangatlah, asalkan mati dalam keadaan beriman. Walaupun amal jahatnya itu lebih berat daripada amal kebaikan dia. Sebab orang macam ni kalau dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah akan diazab di dalam neraka terlebih dahulu, kemudian akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga. Akhirnya masuk syurga juga. Dia kata kalau dapat macam tu pun dah mujur sangatlah. Tapi kita memang tuan-tuan minta jauhlah daripada azab neraka dah, walaupun sekejap. Saya berkata, yakni Imam Ghazali menyebut, dan yang paling hairan dari segala yang menghairankan ialah dari kelakuan 4 jenis orang. Ada 4 jenis orang ni, kelakuan mereka sangat menghairankan, sangat pelik. Yang pertama siapa? Orang yang berakal, yakni orang yang cerdik, tidak alim, yakni lantaran tidak mahu belajar. Cerdik ada, tapi
dia tidak alim. Cerdik tapi tak alim, maknanya dia tak belajar, terutamanya ilmu fardu ain. Tak belajar ilmu fardu ain, tak belajar tentang Islam secara baik. Hidup belajar ilmu lain, tak belajar ilmu lain. Ilmu hak wajib ni untuk membetulkan akidah dia, membetulkan jalan hidup dia, dia tak belajar. Ini pelik. Sebab itulah kalau kita lihat zaman kita ni pun ramai juga orang yang cerdik pandai, tapi dia akan bercakap dalam keadaan ataupun dia bercakap itu tidak mengikut acuan Islam yang sebenarnya. Sehingga hari ini timbul macam-macam istilah, ada yang disebut Islam plural, Islam liberal dan seumpamanya, yang sebenarnya golongan ini adalah golongan yang telah menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar, yang berakal cerdik tapi tidak alim. Sebab apa? Tak belajar, tak mahu belajar. Berapa ramai lagi orang yang tak boleh baca Quran dengan baik. Tak boleh baca Quran dengan baik. Banyak dah kita lihat, bagaimana juga kawan-kawan kita bercerita, para asatizah kita bercerita. Ada setengah orang tu tuan-tuan, bila berlaku kematian dia panggil orang surau datang baca Quran. Anak beranaknya tak baca pun. Sebab apa? Tak reti nak baca Quran kadang-kadang. Tak baca. Orang lain yang duk baca. Tak belajar. Rugi. Rugi. Bukan tak cerdik, tapi tak mahu belajar. Apakah dia tidak memberi perhatian untuk mengetahui perkara yang ada di hadapannya? Dia ni tak teringin ke nak tahu ni lepas hidup dunia ni dia akan mati, apakah yang akan berlaku kepadanya di alam barzakh sana? Kemudian lebih pada tu lagi, di alam akhirat kelak, dibangkitkan semula di hari kiamat kelak, di hari kebangkitan. Apakah dia tidak ingin mengetahui apa dia perkara yang datang kepadanya selepas mati, dengan cara menilik pandang terhadap dalil-dalil, pengajaran-pengajaran, mendengar ayat-ayat serta peringatan-peringatan Allah, dan tersentaknya hati, lalu tergerak dari kelalaian dan tersedar dari kejahilan dengan sebab lintasan-lintasan fikiran dan ingatan-ingatan hati yang berlaku dalam dirinya. Dia ni tak mahu ke tak tengok kepada dalil, mendengar ayat-ayat Allah, mendengar hadis-hadis Nabi, sehingga bila dia buat begitu, insya-Allah hatinya yang lalai itu akan tersentak, akan tersedar. Sebab manusia memang macam tu tuan-tuan, manusia ni kadang-kadang ialah hidup ni terlalu lalai dengan dunia. Kalau dia langsung tidak mahu belajar, tidak maknanya meluangkan masa dalam hidup dia ni untuk mendengar pengajaran daripada ayat-ayat Allah dan daripada hadis-hadis Nabi, daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada pengajaran daripada kalangan para ulama, maka dia akan terus berada dalam kelalaian sampai mati dalam lalai gitu, sampai mati. Tapi kalau dia bagi perhatian, insya-Allah akan hatinya tadi akan tersentak, tersedar. Kenapa? Bila dia pernah dengar ni tuan-tuan, takkanlah langsung tidak ada terlintas dalam hatinya tentang apa yang pernah disampaikan ataupun apa yang pernah didengar oleh telinga dia. Baik. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wama khalaqallahu min syai'. Yang bermaksud, dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang Allah telah ciptakannya. Ni Allah Ta'ala ajak kita ni melihat, memerhati. Sebab antara jalan untuk mengenal Allah sendiri, para ulama sebut, adalah dengan kita ini melihat kepada tanda-tanda, dalil-dalil, bukti-bukti kewujudan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada alam ini. Ya. Cuba lihat kerajaan langit dan bumi ini dah macam mana? Siapakah yang menciptakannya? Jadi semuanya itu adalah makhluk ciptaan Allah. Hebatlah Allah Ta'ala ni, berkuasa ke Allah Ta'ala? Memang hebatlah tuan-tuan. Bila melihat kerajaan langit dan bumi, melihat segala apa yang ada pada keduanya, baik pada siangnya, baik pada malamnya, di daratannya, di lautannya, semuanya lah. Jadi kena perhati, kena tilik pandang, melihat. Jadi Allah Ta'ala ajak manusia melihat, memerhati, memikirkan. Takkanlah semua itu pun tak pernah difikirkan, tak pernah memikirkan. Tengok benda yang indah, yang cantik, hanyalah merasa takjub dengan kecantikan. Takkanlah tak pernah terlintas bahawa dalam hati itu tak pernah terlintas bahawa siapakah yang menciptakan semuanya itulah. Berfirman Allah Ta'ala lagi dalam surah Al-Mutaffifin ayat 4 dan 5. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin 'azim. Ia bermaksud, tidakkah mereka itu menyangka bahawa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang akan dibangkitkan, yakni hidup semula sesudah mati, liyaumin azim, untuk menghadapi satu hari, yakni hari kiamat yang amat besar huru-haranya. Cuba kita fikir, kita boleh fikir sendirilah tuan-tuan. Ya. Adakah kalau kita fikir secara logik ni, adakah kita rasa selesai urusan kita ini, selesai habis dengan mati itu, kira habis dah semua dah. Ya. Sedangkan tuan-tuan, kalau kita fikir secara mendalam, kita rasa urusan kita ini, urusan kita dengan orang lain lah, kalau sesama manusia, belum selesai lagi dengan mati. Banyak benda lagi belum selesai tuan-tuan. Ya. Urusan kita dengan orang sekeliling kita tak selesai lagi dengan mati. Sebab itulah hari kebangkitan, hari hisabnya adalah sesuatu yang pada sudut akalnya diterima kewujudannya. Kita nak supaya ada hari kiamat ni, hari kebangkitan, hari hisab, hari kira bicara. Kadang-kadang ramai orang yang hidup atas dunia ni tuan-tuan, dia dizalimi. Tak, dia ditekan, dia ditindas. Takkan dalam hatinya itu tak pernah terlintas bahawa dia nak pembelaan. Takkanlah habis mati habis begitu je. Kalau tidak ada di sana, kita kata mereka ini akan dibela, akan diberikan hak. Orang yang buat jahat ni, tentulah kita mahu orang yang buat jahat pada kita, kita mahu mereka ini dihukum dengan setimpal dengan kejahatan mereka. Dia begitu. Dan kita akan menghadapi kata yaumin azim, hari kiamat yang amat besar huru-haranya. Itu yang pertama ya, disebut tentang orang yang cerdik tapi tak belajar ataupun tak mahu belajar, tidak alim. Cerdik
Sebab itulah tuan-tuan, kita ni kena faham bahawa ilmu yang wajib kita belajar tu, yang disebut ilmu fardu ain tu, kena dihadam, kena difahami, dipelajari dengan baik. Ya. Kalau kita rasa kita dah terlepas, pastikan anak-anak kita, cucu-cucu kita dah, mereka ni diberikan pendidikan agama yang baik, pengetahuan ilmu-ilmu fardu ain dengan baik. Ya. Barulah insya-Allah mereka ini akan menjalani suatu jalan kehidupan yang benar-benar diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah apa yang kita duk minta dalam sembahyang tu tuan-tuan, betul kita lalui dah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ni kita minta dengan Allah, minta tunjuk jalan yang benar, yang lurus, jalan orang-orang yang telah Allah Ta'ala berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Nabi-nabi dan para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Ini orang yang jalan, orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka. Sebab tuan-tuan, kalau kita ni di hujung usia lah barulah kita ini maknanya berjumpa dah, barulah ikut jalan tu di hujung usia. Apa sangat yang kita mampu buat tuan-tuan? Apa sangat yang kita ni mampu buat lagi? Banyak mana sangat amalan-amalan yang kita mampu buat? Tak banyak dah. Tak banyak. Tapi kalaulah daripada awal lagi dah kita telah menjalani jalan ini, masya-Allah, tabarakallah. Betapa maknanya kita ini mendapat rahmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, orang yang alim yang tidak beramal dengan ilmunya. Belajar dah, mahu belajar, reti, tahu dah, tapi tidak beramal dengan ilmu. Ini pun memang penyakit akhir zaman ni memang banyak tuan-tuan. Orang yang berilmu, belajar, tapi tak beramal dengan ilmu dia. Ada je perkara yang menyekat dia, yang menghalang dia daripada melaksanakan tuntutan agama yang dia faham, yang dia tahu ini adalah suatu perintah daripada Allah dan seumpamanya. Ada je yang menghalang. Apakah dia tidak berfikir perkara yang memang dia mengetahui dengan yakin mengenai apa yang akan dihadapinya, yang akan dihadapi di hadapannya dari berbagai-bagai huru-hara yang amat besar dan aqabah-aqabah yang amat sukar, yakni penghalang-penghalang yang amat sukar di akhirat nanti. Nah, inilah dia berita besar yang kamu berpaling daripadanya. Ni tak beramal dengan ilmu. Nak tunggu bila lagi tak nak beramal? Nak tunggu sampai bila lagi kita ni nak beramal dengan perintah-perintah agama? Sedangkan hari akhirat itu disebut hari yang huru-haranya yang amat besar, hari yang dihisab segala amalan kita tuan-tuan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Buat baik, benda baik seberat zarah, seberat atom. Ataupun ada setengah ulama kita sebut zarah ni macam debu. Kalau rumah kita dinding berlubang dulu dah tak, atap ke bumbung berlubang tu masuk cahaya, nampak ada debu terbang halus tu tak? Tu zarah dia kata. Besar tu, berat tu pun
akan ada pada timbangan amal kita. Oh, kalau benda baik kita mujur baru tuan-tuan, banyak tu ada. Tapi yang masalah ni syarran yarah juga ni. Jahat pun macam tu juga. Tak. Kalau hak baik je macam tu, alhamdulillah. Ni hak jahat pun kata Allah pun begitulah. Kamu akan dapati ianya tercatat pada kitab buku catatan amalan kamu. Sebab tuan-tuan, tentulah kemurkaan Allah itu jauh lebih besar kepada orang yang tahu tetapi tidak beramal, daripada orang yang tak beramal tadi kerana dia tak tahu. Kalau tahu tak beramal lagi teruklah orang macam ni. Baik. Sebab orang kita ni bukan dia tak tahu tuan-tuan tentang syurga neraka tak, dosa pahala. Kadang dia tahu, tetapi banyak sangat perkara-perkara duniawi yang menghalang manusia ini daripada beramal dengan ilmunya, beramal dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang macam ni kita sebut, kita kata tak apalah, kamu buatlah. Ada akhirat kelak kamu jawablah depan Allah Ta'ala. Dah kalau dunia tak nak buat juga, tak nak beramal juga, kamu jawablah depan Allah Ta'ala kelak. Sediakanlah jawapan. Ya. Yang ketiga, orang yang beramal tidak ikhlas. Ni kalau orang yang dah beramal dah, terutamanya amal-amal ibadah yang khusus ni, ataupun ialah amal ibadah yang khusus dan juga yang umum, tapi tiba-tiba dia tidak ikhlas. Bab ikhlas kita dah bincang dulu awal lagi dah ya. Bab ikhlas, sebab dulu ada dua disebut perosak ibadah ni. Perosak aqabatul bawa'ith. Bukan bawa'ith. Aqabah perosak tu yang disebut ada dua. Yang pertama adalah riya, yang keduanya adalah ujub. Riya ni lawannya apa? Lawannya ikhlas. Maka dia ceritakan panjang lebar dah tentang ikhlas, ya. Jadi orang yang beramal tapi tidak ikhlas, tidak ikhlas. Apakah dia tidak memperhatikan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 110? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang bermaksud sesiapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, yakni siapa-siapa yang mengharapkan dia akan beroleh kejayaan dengan mendapat syurga Allah ketika mana dia ni dibangkitkan di hari kiamat. Apa kata Allah? Kalau orang yang mengharapkan sebegitu, mengharapkan syurga Allah, redha Allah ni, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah dia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jangan dia mempersekutukan Allah. Ini isyarat kepada orang yang tidak ikhlas di dalam beramal dengan amal-amal yang saleh. Dia hendaklah mengikhlaskan niat dia semata-mata kerana Allah. Mengikhlaskan niat semata-mata kerana Allah, bukan kerana dunia. Bukan kerana dunia. Bila sebut dunia ni macam-macam lah tuan-tuan. Kerana nak pujian, kerana nak sanjungan, kerana nak harta, kerana nak kekayaan, nak pangkat, apa semua tu, itu semua adalah termasuk di dalam riya. Dalam riya.
Iaitulah suatu amalan yang tidak ikhlas lillahi ta'ala. Baik, sebab itulah kalau kita lihat dulu, bila sebut amal soleh ni, dia ada amal ibadah. Bila sebut ibadah ni, dia wajib ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas pada amal dan ikhlas pada niat. Ikhlas pada niat dan ikhlas pada beramal. Di sana ada pula amal soleh yang berbentuk kita kata perbuatan yang harus. Tetapi kalau kita niatkan sebagai disebut qurbah, contoh makan minum, tuan-tuan, makan minum, makan minum ni hukumnya adalah harus. Makan hukumnya adalah harus. Tetapi makan minum ni dia boleh jadi suatu ibadah bila diniatkan qurbah. Maknanya untuk kita ini, dengan maksud membantu kita untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan makan minum kita ada tenaga, kita ada kekuatan untuk mentaati perintah-perintah Allah. Jadilah makan minum kita tu suatu ibadah. Begitu. Kalau tidak, dia jadi macam suatu perbuatan yang semata-mata perbuatan lah, tidak termasuk di dalam suatu perbuatan yang diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Yang keempat, orang yang ikhlas beramal tidak merasa takut dengan su'ul khatimah. Dia ikhlas dah beramal, tapi dia kata yang tak takut dengan su'ul khatimah, tak takut dengan kesudahan yang buruk. Kena ada rasa takut dengan su'ul khatimah. Tidakkah dia melihat kepada muamalah Allah Jalla Jalaluh dengan para pilihannya, para walinya dan para khadamnya? Yakni walaupun mereka para pilihan Allah, tetapi masih lagi mereka diberi peringatan amaran. Ya, ni muamalah, maknanya Allah Ta'ala perlakukan apa yang dilakukan oleh Allah dengan kepada manusia, kepada hamba-hamba pilihannya. Walaupun mereka ini adalah manusia pilihan, manusia yang dipilih Allah, yang diberikan kemuliaan oleh Allah, tapi Allah Ta'ala masih beri peringatan dan amaran kepada mereka. Nabi Muhammad pun Allah Ta'ala beri amaran. Beri amaran, tuan-tuan. Banyak amaran-amaran peringatan Allah yang ditujukan khusus kepada nabinya, kepada rasulnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan betapa pula nanti kerasnya muamalah Allah dengan makhluknya, yakni yang bukan para pilihan dan para walinya. Jadi kalau manusia pilihan Allah, manusia yang kita sebut sebagai orang yang maksum pun diberikan amaran, kalau kita ni tuan-tuan yang bukan maksum, yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, maka ingat-ingatlah tentang kerasnya muamalah Allah ataupun amaran kepada kita sebenarnya adalah lebih besar. Sehingga kan Allah berfirman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang merupakan semulia-mulia makhluk di sisinya. Sebab Nabi ni sayyidul anbiya wal mursalin, penghulu nabi-nabi dan rasul-rasul, penghulu kepada segala manusia. Nabi kita ni. Apa kata Allah kepada Nabi dalam surah Az-Zumar ayat 65? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
yang bermaksud, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, wahai Muhammad. Tengok, apakah wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peringatan daripada Allah. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, nescaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu menjadi daripada orang-orang yang rugi. Kalau berbuat syirik dalam beramal, la yahbatanna amaluk, akan binasalah amal-amalmu tu, tak ada nilai di sisi Allah. Dia sebut syirik ni ada syirik khafi, ada syirik jali. Syirik khafi ni syirik yang tersembunyi tu, dan itulah namanya riya. Tak, riya itu adalah disebut sebagai syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Cuma syirik khafi ni dia taklah sampai buat seseorang itu tercabut iman, tapi dia merosakkan amalan itu. La yahbatanna amaluk, ini akan rosak amalan, tuan-tuan. Amalan yang kita buat tu, amal ibadah yang kita buat tu, tuan-tuan, tak kiralah sembahyang ke, puasa ke, zakat ke, haji ke, tahu apa lagi amal ibadah, kalau kita tak ikhlas, kita buat syirik khafi, yakni di sana adanya riya ataupun adanya ujub, maka amalan kita itu tidak ada nilainya, terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sana adalah pendapat ulama. Ada yang kata langsung, maknanya tidak disebut apa-apa kebaikan pun pada dirimu, maknanya langsung tidak ada nilai. Ada yang sebut masih maknanya diberikan, pokok pahala itu masih diberikan. Tapi pokok pahala je lah, tuan-tuan. Pokok pahala tu berapa banyak, wallahu alam. Orang lain dapat berganda-ganda tak, kita tak dapat berganda-ganda. Ya, dibesarkan pahala amalan itu oleh Allah, tapi bagi orang yang riak ni ataupun orang yang ujub, tidak dibesarkan, tidak digandakan. Pahala pokok saja yang dapat. Ini kata setengah ulama. Baik, kita habiskan, tuan-tuan, ada semuka lagi ni. Ini nanti penutup dua muka je. Dan diberi amalan juga pada Nabi, menjadilah kamu daripada orang-orang yang rugi. Kalau kita terbalik pada orang rugi ni, siapa orang rugi? Orang rugi ni akhirat, tuan-tuan, neraka lah tempat dia. Tak. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Khusrin tu, khasirin, khusr. Ya. Semua manusia dalam kerugian, kata Allah, kecuali yang tak rugi siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Baik. Dan tidakkah dia melihat kepada lain-lain firman Allah lagi? Ya, yakni orang yang ikhlas tapi dia tak merasa takut dengan su'ul khatimah. Dan tidakkah dia melihat kepada lain-lain firman Allah lagi yang seumpama itu, sehingga dihikayatkan bahawasanya adalah Nabi Muhammad alaihi salam bersabda, syayyabatni hudun wa akhawatuha, yang bermaksud surah Hud dan saudara-saudaranya, yakni dari lain-lain surah Al-Quran, membuatkan rambutku beruban. Nabi bila baca surah Hud, sebab surah Hud ni kalau kita lihat menceritakan kisah nabi-nabi terdahulu dan juga kisah azab dan seumpamanya tak. Bila Nabi baca tu, Nabi kata bila baca surah Hud, beruban rambut Nabi, membayangkan timbulnya perasaan takut dan gerun yang bersangatan dalam diri Nabi bila membaca surah ini.
surah Hud dan surah-surah dia kata saudaranya. Sebab kalau kita lihat dalam Al-Quran ini ada beberapa surah yang diberi nama para nabi dah. Nabi Hud, surah apa lagi, surah Ibrahim, surah Yunus, ni surah atas nama nabi dah. Baik. Kita baca tak rasa apa, wallahu alam, tak tahulah tuan-tuan tak. Ya. Sebab itulah Al-Quran ini bukan setakat kita baca, tapi kita hendaklah mentadabbur. Maknanya kita berusaha memahami pengertian Al-Quran. Lebih baik lagi, maknanya yang tambah baik lagi dengan kita pula memahami tafsirannya pula. Ya, tafsiran ayat-ayat itu, supaya jelas kepada kita petunjuk yang ada dalam Al-Quran yang datang daripada Allah kepada kita. Kemudian dikata kesimpulan dan perincian perkara ini ialah sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Rabbul Alamin dalam 4 ayat dari kitabnya yang mulia. Ya, dia buat kesimpulan tak? Tentang mudahnya apa yang disebut dulu, supaya kita ini beramal bersungguh-sungguh untuk mendapatkan karamah, kemuliaan-kemuliaan yang dijanjikan Allah kepada kita. Dan jangan kita ni pula jadi 4 golongan tadi dah, 4 golongan manusia. Yang pertamanya, ayat yang pertama yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, iaitulah firmanullah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 115. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Yang bermaksud, maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami, yakni Allah, menciptakan kamu secara main-main sahaja, dan bahawasanya kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Hei manusia, kamu ingat kamu ni Allah Ta'ala cipta sekadar untuk main-main je. Macam budak-budak bermain dengan permainan. Dibuatlah sesuatu, kemudian dirombak, dihilangkan, dibuang apa, habis begitu je. Adakah begitu je kamu ni macam tu sahaja ke? Allah Ta'ala ciptakan kita ni main-main je, saja-saja ke? Tidak. Dan Allah Ta'ala menciptakan kita ni ada hikmahnya dah. Allah Ta'ala beritahu tentang tugas kita, tanggungjawab kita semasa hidup di dunia ini. Allah Ta'ala juga beritahu lepas kita mati ni kita ke mana. Sebab Allah Ta'ala sebut sini, wa annakum ilaina la turja'un. Dan kamu juga menyangka bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Maksudnya Allah Ta'ala sebut bahawa kamu, hei manusia, aku ciptakan kamu bukan saja-saja, dan kamu kelak akan kembali kepada aku, yakni kepada Allah. Kita semua ni, nak ke tak nak, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah di hari akhirat. Semuanya akan dihisab. Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, antaranya orang-orang kafir ni saat mereka ini dibangkitkan di hari kiamat, apa mereka kata? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dalam surah apa? Surah An-Naba, amma yatasaalun, akhir surah. Dan berkatalah orang-orang yang kafir, ya laitani, alangkah baiknya kuntu turaba, aku ni jadi tanah, tak dibangkitkan semula. Aku ni hancur dah jadi tanah tu, selesai situlah, tak dibangkitkan semula. Kita pun nak begitu juga tuan-tuan tak? Ya, kalau ingat pada hisab hari akhirat ni, kalau diberi pilihan lah, nak jadi tanah ke nak dibangkitkan semula. Tak.
Mungkin ramai orang kata tak apalah jadi tanah lah, tak payah dibangkitkan semula. Tapi nak tak nak, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah. Mahu ke tak mahu, semuanya akan melalui hisab. Semuanya akan amalannya itu akan ditimbang pada mizan. Semuanya akan meniti titian sirat. Tu. Jadi Allah Ta'ala cipta kita ni bukan saja-saja. Ada tujuan, ada matlamat. Jadi kita kena faham tujuan diciptakan kita, apa tugas kita, apa tanggungjawab kita. Dan kita juga kena bersedia untuk kembali kepada Allah. Ini yang disebut dalam ayat yang kedua. Sambil satu ayat lagi tuan-tuan ya. Kemudian firmanullahu jalla ismuhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Surah Al-Hasyr ayat 18 yang bermaksud, dan hendaklah setiap diri memperhatikan, tengok betul-betul, perhati betul-betul. Apa dia? Allah Ta'ala suruh kita ni, setiap pada kita ni perhati apa? Apa yang dia telah sediakan, yakni dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Apakah amalan yang kamu dah sediakan untuk akhirat? Apakah amalan yang telah kita sediakan dia, tuan-tuan? Yang kita ni yakin betul-betul amalan tu diterima oleh Allah. Yang kita yakin amalan kita tu diterima oleh Allah. Kadang-kadang kita dah sembahyang puluh-puluh tahun, baru kita tahu ada dalam ibadah sembahyang kita sebelum ni ada yang tak betul kita buat tak? Tak betul kita buat, tak betul kita baca, begitu dan begini. Puluh-puluh tahun dah beramal. Ya, macam mana kedudukan amalan itu? Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari akhirat esok, dan bertakwalah kepada Allah. Takutlah pada Allah, taatlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Takut pada Allah sebab Allah itu Maha mengetahui dengan apa yang kita kerjakan. Tak ada beza bagi Allah, di sisi Allah, antara amal yang zahir dan amal yang batin. Tak ada beza. Kita ni sama-sama manusia, boleh tengok yang zahir je tuan-tuan. Zahir elok, cantik, baik, kita kata alhamdulillah, elok, baik. Hak yang batin itu bukan hak kita lah, tak nampak. Allah Ta'ala pun tak suruh kita ni nak cek sampai batin orang tak. Ya, kita pun tak ada alat untuk mengukur benda yang ada dalam batin. Kalau ada alat macam ukur suhu kat luar tu tuan-tuan, bagus juga tak letak nampak batin kita ni macam mana, ikhlas ke tak ikhlas. Tapi tak ada lah, tak ada. Yang zahir je. Tapi Allah Ta'ala Maha mengetahui segala-galanya. Bahkan disebut, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala tahu pengkhianatan mata, jelingan mata pun Allah Ta'ala tahu, dan apa yang disembunyikan di dalam hati, jauh dalam hati. Ya. Orang boleh tunjuk depan zahir ni, dia boleh tunjuk dia ni orang yang gembira, orang yang apalah, dia tunjuklah dengan wajahnya yang baik, yang elok, tapi dalam hatinya itu orang tak tahu, orang tak nampak pun. Tapi Allah Ta'ala Maha mengetahui segala-galanya dah. Jadi tuan-tuan, macam mana tak? Itulah yang disebut tadi. Perlu kita ni benar-benar mengikhlaskan tak niat kita di dalam beramal,
semata-mata kerana Allah. Betul-betul nak dapat redha Allah. Bukan lagi kita ni nak sanjungan pujian ataupun nakkan sanjungan dan kepujian bila manusia, ataupun nakkan benda-benda yang bersifat duniawi. Kemudian firman jalla min qail wallahu a'lam. Di setakat tu dulu tuan-tuan, sebab nak go dengan penutup sekali lagi dah. Kita ada 3 muka je lagi dah. 3 muka ni tuan-tuan, habislah kitab ni. 3 muka ni, maka khatamlah insya-Allah. Pada kali akan datang kita akan khatamkan insya-Allah kitab Minhajul Abidin ini. Lepas tu kena fikirlah nak baca kitab apa pula lepas ni tak? Ataupun kira tutup. Tutup tak belajar ke, wallahu alam. Kita tengoklah macam mana. Jadi setakat tu dulu pada malam ni yang sempat kita bincang di penghujung perbincangan yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, yang mana insya-Allah kita akan baca penutup kitab ni, dan moga-moga apa yang telah kita bincang panjang tuan-tuan, saya pun tak ingatlah start bila lagi kita dah bincang ni tak. Kitab ni moga-moga kita dapat mengambil mutiara-mutiara ilmunya yang bermanfaat untuk kita amalkan di dalam kita ini, mencari dan menuju kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Di setakat tu malam insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم دبرنا يا الله فإنا لا نحسن التدبير. اللهم ردنا إلى دينك الإسلام ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين المجاهدين في كل مكان. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة والشر الدنيا والشر الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.